ada D. Okay, so far, did you get class? The symbol? Dapat. Sekarang belah kanan, what happen if we use spanner yang lebih besar? Jadi dalam konteks ni kalau awak tengok, ni skru ni kita pakai, see the distance from your jari ke tempat ni, distance dia dah increase. This one, distance dia kecil, small. So you need more force untuk buka skru tu bagi this one. Bagi this one, sebab distance dia tu jadi moment dia, moment kita kena kira lah. Nanti kita kira. Kita tengok apa formula for moment. Okay. So, now kita tengok principle of moment. Ini yang saya ajar tadi, clockwise and anti-clockwise. The principle of moment state that when a body is balanced, ni tadi yang kita kata kita main joget-jongkit tu. Balance, kalau jongkit-jongkit, dia fulcrumnya duduk sini, sama. Kita duduk kat sini, yang ini pun duduk dekat sini. Sama, distance ni D1 and D2 boleh jadi sama ataupun kadang-kadang tak sama tapi berat dia ni yang sama, therefore boleh juga untuk balance. Jadi dia punya berat, weight datang cerita berat ni dalam moment. Sebab macam dalam contoh ni bukan hanya D yang mengawal moment tetapi juga berat. So when a body is balanced, the total of clockwise moment, ni clockwise. Clockwise kita simbolkan positif. Anti, okay, about a point equal the total, maksudnya yang sebelah sini, kalau moment dia kat sini katalah 30, kat sini M sama dengan positif 30, kat sini negatif 30, jadi dia punya ni dalam keadaan seimbang. Seimbang ni itulah dia equilibrium. In simple word, equilibrium, balance as all the acting forces on each other out. So, jadi bila kita nak buat jongkak-jongkit, kita nak buat structure-structure yang lain, principle of moment ni penting untuk kita apply. Okay. Now, kita tengok contoh ni. Ya. Kita tengok contoh ni. Bayangkanlah ini kita punya tangan, ini sometimes ada orang tulis pivot, sometimes ada yang tulis fulcrum. Setengah buku dia tulis fulcrum, ya. Okay. So kalau you lihat dekat sini, ni dia yang kita kata kalau kita beri tekanan dekat dia, dia mesti akan ada reaction. Okay. Ni contoh pintu. Kita buka pintu. Ini top view, ya. Just imagine top view untuk engsel ni. Dekat sini ada engsel. Ni ada engsel, contohnya. Sini ada engsel. Okay, so from top, ni hinge dia. Okay, dia pintu tu kita boleh kuak tadi kan. So kita ada D2 dengan ada total. D1 kita ada F2, kita ada F1. Susah sebenarnya sebab tu bila kita buat calculation, kita kena belajar another teknik lagi. Nanti saya akan tunjuk. Ini contoh crane yang saya sebut tadi. Nampak tak kelas? Can you see the distance? 40 meter, 50 meter, 60 meter. Setiap distance D1, D2,
D3, D4. Okay. Semakin jauh ni awak nampak tak dia punya ni mungkin dalam tan ya. Dia punya berat tu dalam tan. Okay. Jadi pemandu crane ni dia akan adjust untuk menyeimbangkan dia punya. So jadi kat mana ni nak pakai, ni contoh yang paling senang kita nampak, tower crane. Okay. Now, this is the seesaw, moment acting on a seesaw. Kita nak tengok ni moment. Okay. Okay, now mungkin maybe some student might ask me, Doctor, what is this? Class, 1 meter represent apa class? Distance. This one represent distance. Okay. So kita namakan dia D1. This one represent D2. D2. Okay, distance 2. What is this, Doctor? Force. 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 Jadi ini adalah dia punya berat ya. Berat tu dia punya load ataupun force lah. So dalam physics, dalam yang kita belajar mechanical, macam mechanical engineering ni, berat kita selalu dalam kg kan kelas? Betul. Okay. Weight dalam kg. Okay. Kg. But in this context, dalam exercise, kalau saya bagi di dalam kg, the figure must be converted into Newton. So the N here is Newton. Macam mana tu doktor nak tukar kg ke Newton? 1 kg equal to 9.81 Newton. So every time you dapat soalan dalam bentuk kg, you akan, katalah kita dapat 10 kg, jadi kita akan darab 10 kali 9.81. Jadi sebab tu unit kat sini dia dalam Newton. Tapi kalau kita nak convert balik ke kg boleh je, tapi selalunya dia punya reading dalam Newton meter for moment. Unit dia mesti Nm. N stand for Newton, M stand for the distance dalam meter. Kalau distance dia dalam cm, you must convert into meter. Ya, contoh katalah distance ni kita bagi dalam 20 cm. 20 cm equivalent to berapa meter kelas? 0.0 cm ke meter? Bahagi berapa? Bagi 100. So jadinya kalau 20 cm berapa meter? 0.2. 0.2 meter. So jadi dalam ni adalah sedikit matematik ya untuk pelajar membuat exercise. Okay, so far yang ini dah boleh faham kelas? Boleh. Nampak tak dia sini dia punya Nm. So at least you tahu. So now kita tengok formula for moment adalah, this is formula dia. M force adalah F, perpendicular distance from fulcrum adalah distance. So jadi kita dapat M equivalent to D times F. Sebab itu unitnya jadi apa kelas? Nm. Because this one dia mesti dalam meter, this one di dalam Newton. Okay, good.
Sekarang kita nak belajar pula clockwise and anti-clockwise. Sekarang kalau, okay tengok ya. Ni dia punya acting. Person A moment equivalent to person B moment. Baru dia seimbang. Untuk mencapai equilibrium, to achieve the equilibrium for this seesaw, nampak tak? Abang besar ni dia kena duduk dekat dengan center. Only 1 meter from center. Dengan berat dia 1000 Newton. Adik ni 500 Newton. Dia duduk ke belakang jarak 2 meter from the fulcrum atau pivot. Baru boleh mereka ni duduk stabil macam ni. Kalau tidak, seorang dekat atas, seorang dekat bawah. So, dekat sinilah yang macam, okay, kalau dia ni turun ke sini, inilah yang kita kata anti. Betul tak? Kalau adik ni turun ke bawah, pergerakan dia anti kan kelas? Betul. Ni kalau jam macam ni, adik ni turun ke bawah, dia akan macam ni kan pergerakan dia? Betul. Betul. Okay. So, ni anti-clockwise, jadi dia akan jadi negatif lah. Kita tandakan dia negatif. Abang ni, bila dia turun ke bawah, bila ada force, dia turun ke bawah, so the rotation will be like that, right class? Betul. Okay. So rotation dia akan jadi macam ni. Jadi sebab itu dia ni akan dalam keadaan Clockwise. Good. Okay. Dekat tempat awak hujan tak? Panas. Dekat rumah saya ni hujan lebat. Dekat Puncak Alam hujan tak Puan Liz? Puan Liz ada ke kat dalam ni? Puan Liz ada tak? Saya tak nampak. Okay. So, tadi kan kita dah nampak kan kalau kita, ni ya, ni F. Ni M. Sama dengan F kali dengan D. Ni formula tak boleh tak ingat ya. Mesti kena ingat. Okay. Another thing that you need to know and to understand is, kalau dah faham tadi kita formula M equivalent to F darab D, kita bila kita diberi task, kita kena convert, kita kena buat di dalam FBD. Diagram tu kita buat dalam FBD. FBD stand for free body diagram. Apa dia doktor? Free body diagram. Ini dia free body diagram. Kita lukis dia seperti yang awak nampak sekarang. Sebab kita tak boleh lukis yang macam pintu tadi macam tu. Kita mesti convert dia kepada FBD. Baru kita senang nak tengok. Sebab FBD tu macam gaya yang tadilah yang kita ada. Ni. X, kita ada Y, kita ada Z. Ini sebenarnya mewakili FBD. The movement tadi tu. Okay, jadi sum of clockwise moment about the pivot kat sebelah sini, sum of anti clockwise moment about the pivot. Okay, so jadinya kalau kalau kita nak dapat seimbang, kita mesti kena macam tu. Okay, now inilah yang dimaksudkan this diagram kita panggil FBD lah. Ya, FBD free body diagram, sebab kita nak simplifykan dia. Kalau tidak susah kita nak faham. Okay, sekarang let's take a look. To calculate moment, apa atribut yang kena ada kelas? Kalau kita nak dapatkan moment sesuatu benda, kita kena ada apa? Distance and force. Okay, now kita listkan. Kita mesti ada distance. Betul? Betul. Okay. Kita kena ada apa lagi kelas? Force. Kita kena ada force. Yang ini kita tahu di dalam M. Yang ini kita tahu di dalam N. N. Betul?
Betul. Sekarang kita ada distance. Kita tick dulu. Kita ada distance kan kelas? Ada. Ada. We have D1, we have D2. And it says here, pivot at 50 cm the center of gravity of the ruler. So meaning that distance ni adalah berapa kelas? 50. Berapa distance ni? 50. Tengok sini. 25. Ni. Ni 50 cm. So distance dia berapa? 0.5. Oh, 0.5. 0. Ni selalu student dia banyak silap kat sini ni. Because kadang-kadang dia terlupa nak convert. Ya, so kena convert bila ni kita bagi 50 cm. Jadi dia 0.5 meter. Kita tahu tak distance ni kelas? Tahu. Ni distance ni kita tahu tak? Tahu. Mana tahunya? Tak. Ni distance ni kita tahu ke tak ni? Tak tahu. Tak Tak tahu. tahu. Okay, kita letak question mark ya. Distance ni kita tahu 0.5 meter. Okay. This one, dia punya load dia, load ataupun force dia, kita tahu kan kelas? Tahu. Okay. How much? How many? 98.1. Ini 10 kg. 10 times 9.81. 9.81. Equivalent to berapa kelas? 98.1. Berapa? 98.1. Alih saja titik perpuluhan. 98.1, kalau tak tulis 1 pun tak apa, tinggal 98. Apa unit dia kelas? Newton. Newton meter. So here, no, belum Newton meter. Ni baru mass. Ni baru 10 kg, 10 kali 9.81. Jadi kita dapat 98 Newton. Betul kelas? Betul. Okay. Sekarang, how about this? Ni nampak tak? Ni macam mana nak tahu ni berapa? Sebab kita tak ada ni. Kita tak ada bacaan ni. Agak-agak boleh tak? Kali 3. This one sebab dia nampak sekeping dia ni nampak sama. So here kita ada 10 kg kali 3. Adakah ini jawapannya? Tidak. Dia 30 kg kali berapa kelas? 9.81. Okay, times 9.81. Jadi berapa jawapannya? 294.3. 294 Newton. 0.3. Okay, nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh sebab dia bawah daripada 5 ya. Kalau bawah daripada 5 titik perpuluhan, normally yang belakang tu ikut. Kalau kita nak pakai 1 decimal point or single decimal point or 2 decimal point, depending, tak ada masalah. Okay, sekarang kita dah dapat tak figure-figure ni kelas? Kita dah dapat nilai ni, kita dah dapat nilai ni, kita dah dapat distance ni. Okay, jadi mari kita tengok yang seterusnya. Sekarang kita nak check. Seimbang ke tak ni? Adakah di dalam equilibrium? Ni tadi 10 kilo. Kat sini 30 kilo. Ni tadi distance 1.5. Yang ni macam mana pula? So sekarang ni which one is anti? Ni anti ya kelas? Sebab bila force ni digerakkan, belah sini yang 10 kilo ni dia akan bergerak anti-clockwise. Belah kanan kita bagi dia force, dia akan bergerak secara clockwise. Tapi kita tak tahu sekarang ni dia seimbang ke tidak. Betul tak? Betul tak kelas? Kita tak tahu lagi kan? Betul. Ni student boleh follow tak ni yang lain-lain yang tak bercakap ni? Boleh follow tak? Boleh. Boleh duduk. Okay. Sekarang step yang seterusnya kita kena buat. Ni dia step dia. Tadi kita dah letakkan all the figures, kita dah kirakan, kita dah conteng-contengkan.
Jadi kita kena buat step yang seterusnya macam ni. Ni step dia. First kita kena draw FBD macam ni. So kita draw macam ni supaya mudah kita nampak. So apa nilai F2 tadi kelas? Apa nilai F2? 294. 94. 294 Newton. Berapa nilai F1? 98. 98.1. Berapa nilai D2? 0.5. Meter. Okay. And we know that find M plus, dia kata and M minus. Maknanya dia nak step kedua, kita kena cari untuk dia dapat keseimbangan. Kita nak double check. Nilai belah kiri dengan belah kanan dia mesti seimbang. Okay. So apa kita kena buat? Jadi sekarang step kedua ni kita cari dulu the clockwise and anti-clockwise dia. Okay. Jadi belah sini dengan belah sini. Nanti lepas tu bila dia sama bacaan dia, cuma yang ini kita tambah positif, yang ini kita tambah negatif, kita akan dapat seimbang. Okay, so macam mana nak buat tu ya? Inilah caranya kita buat table macam ni supaya kita boleh isikan maklumat-maklumat tersebut. Okay, boleh kita isi sama-sama kelas? Boleh. Okay, for anti-clockwise, apa mass dia kelas? Kita buat dalam Newton ya. Apa mass dia? Tadi dalam kg berapa? Dalam kg berapa? 10. 10. Kan? Okay. So dia punya ni sebab 10 dalam Newton 9.1. Okay. Perpendicular distance from the pivot. Tak Kita tahu. tak tahu kan? Tak tahu kan? Tak tahu. Anti-clockwise moment dia tahu. Tak tahu kan? Tak tahu ya? Tak tahu lagi kan? Tak apalah, kita letaklah dulu ni. Okay. Tengok pula yang clockwise berapa kg kelas? 29. Kg dulu. 30. 30. Okay. Dia punya turning force dalam Newton 294. 294. Okay. Perpendicular distance from pivot berapa? 0.5. Sekarang moment boleh cari tak untuk this one? Boleh. Kita nak cari M sama dengan F kali D. Berapa M dia kita tak tahu. F dia berapa kelas? 29. 4 kali dengan 5. So M dapat berapa? 147. 1 sama dengan 147. Kita letak positif on kelas. Positif. Positif. Very good. Kalau kita dah dapat yang clockwise, rasa kita boleh dapat tak yang anti-clockwise-nya? Boleh. Boleh kan? Sebab kita dia mesti seimbang kan? Sekarang ni kita tengok. Jadi sebenarnya dia punya D tadi, dia punya D dia dah boleh 0.5 untuk seimbang tadi, maknanya dia kena 0. Ni kita sebenarnya nilai ni kita boleh dapat nilai untuk ni kita dapat bila kita kira yang ni tadi kan? Faham tak kelas? Sebab kita dah ada figure dia, jadi dia kena sama. Jadi kalau contoh kita nak dapat yang ini M yang ni kita tak tahu. Untuk dia balance mesti
147 kan? Betul tak? 147 sama dengan kita dah tahu D kan? Betul. F kita dapat tadi 294 kali dengan X. Jadi X adalah berapa kelas? Dapat tak ni? Dapat. Sebelum Ni semua matematik saya. Okey, lepas sebut. sebelum Alhamdulillah. Okey, jadi inilah jadinya equation dia. Okey, tapi untuk exercise nanti balik tolong buat yang ni ya. Tolong buat yang ni. Adalah dia perkiraan dia. Nanti yang buat sendiri. Ya, ni buat sendiri kat rumah. Nanti kita balik letter. So jadi ikut teknik ni dalam exercise, step buat table. Ya, jangan tak buat table sebab kita kalau tak buat table nanti panda. Ni nanti exercise buat kemudian. Ni table kita dah balik dah. Jadi sebenarnya in total kita kata ni dia rap lah for this lecture. And then ni track course, movement, learn FM tadi. You hanya kena tahu the clockwise and anti-clockwise. So dapatlah principle of movement iaitu kena mencapai equilibrium for both side tadi. Okay, with that, thank you very much for the for lecture untuk movement dan sedikit exercise. So kita akan ambil break. Dan lepas tu saya akan go through the exercise. Saya nak bagi briefing for the exercise, the first exercise. Okay? Lepas sebut. Boleh ya. Tadi yang perempuan saya jawab tu siapa ya? Saya tak nampak. Siapa tadi? Syarifah ya? Yang tadi saya jawab tu siapa? Syarifah. Okay. So saya stop dari sini. Saya nak tengok ni. Kamera sikit tengok masih segar lagi ke dah ada yang puasa. Okay, macam mana dengan lecture kita yang ni? Boleh? Boleh. Tapi lah saya risau kalau tak ada stylus memang susah kan? Kalau tak junting susah sikit. Betul tak? Nak junting susah. Dalam kelas memang buat dekat papan putih tu. Kita buat kat blackboard, kat whiteboard. Bila kita distance macam ni memang susah sikit kalau tak ada stylus. Jadi saya pun dah tukar mata, tukar macam-macam meripik dah. Ada setengah tempat dia tak mau ditulis. Okay, so kita break lebih kurang 10 minutes. Ya, saya ni pun penat ni daripada pagi tadi kan. Kita kelas. So nanti kita stop 4:30. Bulan puasa ni punya lah baiklah ni. Isnin 4 jam tau. Tapi 2 jam je buat kelas. Ni lah baik lagi tu. Jadi awak jangan berumur lah ya. Kalau untuk modul A ni lecture sikit ke apa sebab kita kesian dekat student. Mungkin ada yang mak nak suruh balik bazar Ramadan ke apa ke at least 4:30 lepas ni solat asar dan you pergi beli makanan. Okay, kita break sekejap ya. Kita nak pergi restroom ke nak lap muka sikit. Lepas tu kita sambung kepada exercise brief. Okay, thank you. See you later. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.
Okay kelas, sorry tadi saya ada sedikit discussion dengan ada lecturer ni. Dengar ke kelas? Dengar. Dengar. Okay, kita sambung ya. Sambung. Doktor, Ya, maaf. Nak tanya. Ya. Yang slide yang tadi tu kan pas yang distance 1 Kenapa sama dengan distance 2? Nanti hari lain go back ya. Sebab ni slide presentation saya akan upload dekat dalam tu lecture, nanti you pun boleh tengok juga. Sebab kita ni 4.30 nak kena tu dah ya. Siapa yang bertanya tadi ni? Zuhairi. Nanti ya Zuhairi? Okay, Boleh? Sebab kita nak go through kita punya ni dulu. Sekejap ya, allow me to check. Mana tadi the exercise tu? Okey, boleh nampak kelas? Boleh. Boleh ya? Okey. Kita go through. Okey. Ni okey, untuk exercise ni kita ada task A. Task A adalah calculation. Okey. Ni ya, nanti awak boleh baca sendiri. Okay, kita ada total 42 student kan dalam kelas ni, betul tak? Saya tengok dalam SIM ada 42, jadi kita akan buat 21 kumpulan. Nanti establish group ya, establish group untuk task A. Untuk model you kena buat group yang lebih besar, ahlinya lebih besar. Tapi untuk task A you hanya 2 orang per group. Jadi kita akan ada 21 kumpulan. Okay, apa task dia? Task dia A1 ni to identify type of pivot. You can walk around your house, your hometown, identify lah dia punya yang memberi gambaran hinge pivot, pin pivot, fixed pivot dan ada roller pivot. Jadi dekat sini ni saya dah bagi explanation apa step by step yang you kena buat dan apa kita kata dia punya kejap ya. Ni dia punya identify location ya, and then this is the task. Ni yang you kena buat using photos, you kena describe dan 25 markah dekat situ. Okay. Ni saya tulis ya, sharing or copying photos among group is strictly not allowed. Penalties will be imposed. Jadi awak akan ambil gambar-gambar sendiri di tempat lain yang bersesuaian. And then task A2 adalah calculation. Ni simple calculation. Ada 2 soalan, 2 ni markahnya 25. Jadi task A1 dan A2 markahnya 20, markahnya 50, hantar 30 Mac hari Sabtu. Upload dekat dalam Microsoft Team, hanya group leader atau group representative. You ada 2 orang kan? 2 orang ahli, jadi salah seorang saja upload dalam Microsoft Team. Okay, yang task B ni saya nak kena explain because hari Rabu kita dah start create mengikut kumpulan. Okay, jadi dekat sini task B you ada 42 student. Awak buat 7 kumpulan. 7 kumpulan yang mengandungi 6 member. Okay, jadi ringan sikit lah beban tu. Okay, jadi apa kena buat? Jadi hari Rabu datang at least ada some idea. Some idea, contoh-contoh layout plan yang lain di tempat lain yang daripada internet. Awak nak tiru sedikit. Jadi nanti kumpulan ni saya nak selewatnya petang besok. Sebab saya nak agihkan lecturer 3 orang dengan kita nak supervise kumpulan ni. So mungkin kita ada 3-3-2. Maksudnya ada satu lecturer ada dapat 3 kumpulan.
ada satu lecturer dapat 2 kumpulan. Mungkin kita akan rotate benda tu ya. Kita tak akan the same group. Okay. Kalau dekat studio selalu memang kami walk around saja untuk supervise, tapi sebab kita online ni saya terpaksa agihkan mengikut kumpulan. Okay, jadi saya bagi dah detail daripada last sem sebab yang ni online kan, jadi awak boleh baca. Objective of this task to create a scale layout plan of a neighborhood park incorporating various elements such as parking, entrance, playground, equipment, retaining wall, ramps, step, shelter and landscape lighting. Semua ni terkandung di dalam modul A. Tapi awak bukan buat serentak. Cuma this time, which I change the schedule, awak kena siapkan dulu the layout plan, nanti bila datang kampus barulah buat elemen-elemen. Kalau macam selalu tu, kita buat concurrent. Okay, sebab kita ada di dalam studio. Jadi sekarang ni awak kena siapkan dulu dan ada nanti kena submit the layout plan. Okay, so sekarang ni saya dah bagi detail instruction. Understanding park element dulu. Okay, you can read and choose a scale. Saya bagi 2 option. Ada group yang mungkin nak buat besar dia 0.5 kali 0.5. Ada yang mungkin nak buat 0.7 kali 0.7. Silakan sebab kita tak cukup ruang ya. Kita tak ada ruang yang besar untuk menyimpan. Jadi kalau kita buat besar-besar, kita tak ada space. And then in term of scale, okay, saya tak boleh tetapkan sebab saya tak tahu elemen awak tu besar mana. Jadi awak yang akan decide. Some student boleh pakai 1 nisbah 100, 1 nisbah 50, 1 nisbah 40. Depending on you punya size ni 0.5 kali 0.5 meter ataupun 0.7 kali 0.7. The square yang mewakili your neighborhood. Okay, so apa kena buat? Step ketiga, sketch dulu. Sketch. Tunjuk dulu pada lecturer pada hari Rabu ni bukan kena siap. Tunjuk idea dulu, tunjuk apa elemen nak letak, dekat mana rasa-rasa nak letak elemen and bawa contoh. Bawa contoh layout plan yang dah siap orang lain punya dalam internet atau daripada mana-mana sumber. You kata you dapat inspirasi daripada sini, then you redesign. Ya, tak maulah tiru yang tu bulat-bulat, you redesign. Okay, and then antara benda yang akan difikirkan adalah placement of elements. Kat mana nak letak seesaw, kat mana nak letak tangga, kat mana nak letak retaining wall. So itu kita panggil the spatial layout. Kat mana nak menyusunkan. And then in term of accessibility ya, dekat mana pintu masuk, you punya parking, dia punya gradient of ramp. Okay. Memang masa di studio lebih mudah lah berbanding ni, tapi tak ada masalah pun. You cuma siapkan layout plan saja dulu, bukan you nak kena buat model terus. And then detailing, mungkin nak top up ya, nak tambah softscape and hardscape dalam you punya nak letak. Some student dia letak water element, some student dia add benches, although benches bukanlah satu keperluan sangat, tapi dia letakkan all the detailing dekat situ. And then last kali dekat situ review your layout to ensure all elements are accurately represented and appropriate scale. Sebab masa di studio selalu kita senang nak supervise, nak tengok awak punya ketinggian bench, awak punya tu. Jadi awak akan buat semua tu nanti di studio. Cuma sekarang dalam plan hanya 2D saja. Awak belum lagi kena measure tinggi ke apa ke, belum. Ya, tapi panjang je. Panjang semua tu boleh. Tapi kalau pun nanti awak nak terpaksa redo jika ada di mana-mana yang kurang sesuai, boleh lagi, tak ada masalah. Ya. Tapi kena submit nanti sebelum raya the layout. So jadi saya tukar sikit dia punya tu. Ni step semua saya dah bagi apa kena buat ni. Using AutoCAD, bla 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 bla, semua ni kita telah letakkan. Okay. Dan layout plan ni hantar 3 April. Okay. Jadi kita nak you beraya, betul-betul raya. You tak buat kerja lah raya. So semua ni saya dah bagi dah ni panduan kat sini ya. Guideline and tips for designing the layout plan. Dulu saya tak bagi pun macam ni. Last time tak ada. Sebab kita boleh cakap
dalam studio. Tapi sebab awak tak ada ni, saya bagi awak detail. Apa consideration yang you kena ambil, yang you kena buat bila discuss nanti. Macam contoh accessibility tu penting. Kat mana nak buat jalan masuk? Adakah ada topografi turun ataupun naik? Functionality, macam mana you punya function? Safety, sustainability ni sebab kita macam contoh you pakai material. You nak pakai, you nak menggambarkan, you pakai timber contohnya. You nak nak inject some green infrastructure. So at least you ada some idea, because masa masuk dekat Puan Liz punya modul B, Puan Liz akan inject benda tu secara praktikal. Ya. Okay, and then in term of community engagement, yang ini saya letak sebab kita tak nak you buat layout tanpa memikirkan pengguna. Macam contoh bila kita nak buat playground, make sure parent sedang nak supervise anak dia bermain. Jadi you kena fikir, parent boleh duduk kat mana masa dia nak tengok anak dia bermain buayan, bermain jongkit-jongkit, anak dia mungkin nak main ada water element. Okay. And then not to forget topography. Ya, sebab kita kena ada retaining wall. Jadi boleh fikirkanlah. Macam drainage ni saya sengaja letak juga sebab awak boleh fikirkan material apa nanti nak letak sebagai awak punya pavement. Ya, sebab tu walaupun awak hanya menggunakan kertas contohnya yang mempunyai pattern interlock, jadi awak at least berfikir, oh saya nak pakai interlock sebab interlock air boleh meresap masuk. Jadi awak akan beli kertas yang gambarnya gambar interlock dan awak tampal dekat awak punya model nanti to illustrate awak punya pavement, awak punya flooring macam mana, adakah licin tak licin, ya. Views and vista, ini pun penting ya. Macam contoh ada student dia buat parent duduk dekat tempat tinggi, anak dia main dekat bawah. Jadi dia senang nak monitor. Ya, itu. Kemudian microclimate, ini penting lah, shade ya. Awak kena buat gazebo seperti yang awak dah tengok. And then shape pula. Shape you can combine organic and geometric. Atau you nak geometric saja, atau you nak organic saja, tak ada masalah. Okay, jadi nanti tengok balik buku-buku yang you buat layout apa semua tu masa you lower level supaya you dapat idea. So hari Rabu hanya bawa idea, bawa contoh supaya awak boleh create dengan kami. Jangan bawa badan saja. Bawa badan tak dibenarkan. Okay. Kemudian ni kita dah sediakan rubrik ya, markah dia berapa dan detail rubrik untuk awak tahu. Ni macam contoh ya. Kita dah bagi rubrik dekat sini, kita bagi 4 saja scale-nya. Clarity and organisation. So awak punya layout model and model itself kita nilai, ini dia penilaiannya. Ya, semua ni kami dah sediakan detail supaya awak tahu bagaimana awak dinilai. Okay? So far so good class? Good. Jelas ya? Nanti later saya akan upload dekat dalam Microsoft Team. Ada apa-apa soalan setakat ni? Doktor nak tanya. Untuk yang layout tu tadi, doktor boleh tak macam tunjuk contoh ke? Nanti saya upload dekat dalam Microsoft Team. Oh, okay. Dekat general. Dekat general tu awak boleh tengok schedule, awak boleh tengok brief, awak boleh tengok yang umum-umum kita letak dekat situ. Lecture note. Boleh ya? Okay, thank you doktor. Okay. So, thank you very much. Nanti bolehlah sekali lalu mungkin saya tunjuk sampel yang pelajar dulu buat untuk task A1 and A2. Ya, yang pictorial tu dengan ni. Okay, saya tutup kejap yang ni, saya nak tengok yang sampel tu. So, at least you ada gambaran. Ya. Okay. Sekejap.
Okay, can you see my slide? Boleh tengok? Boleh. Boleh. Okay. Ini untuk task A1, macam ni caranya. Ya, awak akan letak gambar and then letak detail. Ni bagus ni, dapat 23/25. Wan Aisyah dan Zalina. Okay. Sebab dia tunjukkan ni dengan label dia. Okay. Dia tunjuk, you tengok estate gambar dia, you tengok dia tunjuk gambar ni. Lepas tu dia letakkan detail dia. Kemudian dia letak dia punya drawing sekali. Ni baguslah. Ya. Jadi ini contoh untuk task A1. Type a pivot. Jadi gambar ni kena jelas. Jadi kalau awak ambil gambar macam ni, dia buat lagi zoom, lepas tu dia tunjuk macam ni. Okay. Jelas tak kelas? Hai. Arrangement ni semua kena kemas. Tengok tadi saya dah bagi rubrik, arrangement you punya ni kena kemas. Jadi ini adalah part of your portfolio. Jadi bila Puan Liz minta you compile and end of semester nanti, ini sebahagian daripada portfolio awak. Okay, untuk calculation macam ni ya. Calculation dia sebab ni ada dia tak lengkap, tak khatam buat dia punya tu. Jadi markah pun kuranglah sikit ya. So macam ni, ni okey. Jadi dia dapat full mark. 12.5 ya. Okey. So boleh faham tak macam mana nak tu? Macam mana nak buat tugasan ni? Boleh. Okay, sekarang saya tunjuk pula example kedua. Okay, ni ya. Ni lagi another contoh, student ni bagus juga ni. Intan Mustika and Intan Nur Suraya. Okay, ditunjukkan ni detail ni. Type of pivot, application dengan apa komponen yang ada, siap berlabel lagi. Okay, kemudian task kedua, ni dia banyak ada calculation. Ni saya tanda lah ni, yang mana clockwise, mana anti-clockwise. Ada ke tak buat FBD. Okay. So, apa kita kata? Dia kalau awak tengok markah penuh 12.5, yang mana-mana kurang tu mungkin jalan dia tak jelas or something like that lah. Tapi awak kena buat kemas lah macam ni ya, buat kerja yang kemas. Kita tengok lagi example lain. Okay, ni Syahrul Hakim dengan Syahdan. So not bad. Cuma dia yang ini ni lagi satu, make sure bila awak ambil gambar kecil macam ni, make sure dia jangan kelabu Bila kelabu ni tak boleh nampak. Tapi saya suka dia punya ni, kemas cara dia susun. Okay. Then dia tunjuk ni lah. Ni calculation mungkin ada yang tak lengkap apa semua. Okay, ni dia lengkap semula. Dia dapatlah markah penuh. Okay, unit betul apa semua, dapatlah. Another example lagi. Ni di sekitar kampus ya. So dia tunjukkan, saya bagilah kredit rajin jalan-jalan pergi cari mana yang ada gambar-gambar semua. Okay, ni dia punya calculation lah sebab dia ada yang dia tak complete ya. Jadi dia tak dapatlah markah penuh. So dia dapat 20/25 sahaja. Samalah ni, 11/12.5. Okay, jelas ya kelas? Jelas. Dan nampak contoh, hopefully you can do better than that. Buat kemas-kemas, sayang. Rugi sangat tak dapat markah penuh. Saya tak ada masalah nak bagi markah penuh. Okay. Dan exercise ni lah sangat banyak membantu student sebab nanti test kan student majority tak boleh perform. Okay. Doktor? Ya. Boleh tak doktor tunjuk balik yang jadual tu? Jadual yang how it work, dia punya komponen semua tu. Nak tengok label tu. Yang label-label setiap untuk kolom tu memang kena ada doktor? Yelah dia format tu macam lebih kurang macam tu, tapi yang soalan how it works semua tu ada dalam brief. Oh, okay. Student dia memang ikut brief lah tu. Ya. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Semua jelas ya? Selalu saya kena pastikan student jelas apa yang kita minta supaya dia dapat hasilkan kerja yang bagus. Kalau dia kelabu asap, nanti dia kerjanya tak elok. Okay?
Nanti awak dah balik ke kampus, baru kita mungkin ada buat round dekat kampus. Dalam Palam tu saya tunjuk yang actual example. Selalu student dia punya favourite jalan-jalan kat bawah tu lah. Asyik je nak minta jalan-jalan kat bawah sebab dia bosan kelas kat atas mengantuk kan. Hari Isnin macam hari ni mengantuk. Jadi selalu saya buat lecture sekejap, lepas tu kita bila dah teduh sikit, matahari dah ni sikit, kita turun bawah, saya bawa dia orang jalan-jalan. Sambil kita exercise dan kita recognize item-item yang ada dekat sekitar kita. Okay, so far so good. Any question? Tak Ya ada. ada. Kalau tak ada, kita jumpa hari Rabu nanti. Tolong bawa. Nanti saya nak yang kumpulan untuk task tak apa sebab nanti awak akan hantar yang kumpulan untuk ni layout plan besok Okay, thank you very much. Ni pun dah azan dekat surau rumah saya ni. Okay. So tolong buka kamera, saya nak tengok awak ni masih celik ke tidak ni. Rizal pakai berapa kamera? Berapa ni? 2 akaun Doktor. 2? Okay. Ha. Okey dah ni kelas daripada 4 jam jadi 2 jam je, melampau betul ni. Jadi awak kenalah berterima kasih pada kami bertiga. Kami bersetuju untuk buat kelas di 2 jam sahaja. Kan? Kalau tidak pukul 6 baru habis. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa hari, don't forget ya yang kumpulan, nama kumpulan petang besok bagi kat saya. Letak buat dalam Word, dalam table. Tulis nama dan ahli kumpulan dan nombor telefon. Okay? Bye. Assalamualaikum. Terima kasih ya Puan Nis. Assalamualaikum.